Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazaelin Unity Channel. Pastinya ini berita yang paling ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Nampaknya daripada apa yang kita terima, maklumat yang kita terima daripada sumber yang sangat sahih, menunjukkan Rafizi dan Anwar kini telah berdamai. Kini berdamai sepenuhnya. Pastinya ini satu berita yang membuat rakyat Malaysia gembira, PKR gembira, dan kita semua gembira. Karena kita dapat melihat Rafizi adalah satu potensi yang sangat besar untuk Malaysia. Beliau bakal menjadi Perdana Menteri satu hari nanti. Saya lihat Rafizi amat jenius di dalam perancangan dan juga di dalam melaksanakan tugasan. Banding dengan orang-orang lain, terutamanya daripada pembangkang, gerak kerja Rafizi seperti langit dengan bumi dibanding dengan mereka. Kita boleh tahu dan kita boleh nampak betapa Rafizi bekerja keras. Nampak sangat dia kerja keras, nampak sangat dia sangat rajin di dalam melaksanakan tugasan. Bukan macam orang lain, kerja tak habis, bising saja ada. Tapi sebelum itu, sila tinggalkan komen Anda tentang apakah Anda juga yakin Rafizi bakal menjadi Perdana Menteri satu hari nanti? Hari ini kita digemparkan pula dengan kenyataan Rafizi yang cukup menarik perhatian kita. Satu petanda bahawa Rafizi dan Anwar sebenarnya tidaklah seperti yang digembar-gemburkan sedang berperang. Mereka tetap sahabat baik, mereka tetap dalam satu perjuangan reformasi yang sebenar. Rafizi cuma hanya menjalankan apa yang sepatutnya dia buat. Kalaupun dia letak jawatan dan keluar daripada kabinet, itu tidak menunjukkan bahawa beliau sedang memberontak. Beliau sebenarnya sedang menunjukkan teladan yang amat baik kepada dunia politik di Malaysia. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Rafizi. Saya perkenalkan dulu kepada Anda, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita menjadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita jadi mengganas daripada dalam tubuh badan kita, kita tidak sembuh daripada sebarang penyakit. Bahkan kita sengsara karena imun badan kita bertindak melawan diri kita sendiri. Tetapi apabila imun badan kita dididik, diajar dan dilatih menjadi kuat bijaksana, maka ia akan melawan akar penyakit dan menghapuskan akar penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Dengan peningkatan daya imun badan melalui didikan daripada terapi imun ini, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Dapatkan produk ini segera melalui nombor telefon yang tertera. Dan jangan kau tunggu-tunggu sampai sudah terlambat. Ini waktunya untuk Anda bertindak, karena apabila Anda bertanggung adalah kerugian masa. Hari ini Rafizi akhirnya bersuara berkait dengan dokumen akhir RMK 13. Beliau gembira kerana 95% hasil kerjanya dalam dokumen akhir RMK 13 kekal. Bermaksud kita boleh kata kalau sudah lebih 95%, maknanya hampir keseluruhan yang telah dihasilkan oleh Rafizi bersama timnya telah pun digunakan pakai semula. Jadi dia gembira, dia tidak komen yang baik, yang buruk, dia tidak komen yang baik, buruk, dan ini menunjukkan dia sudah mula berdamai dan sudah mula dapat terima apa yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim. Dan pastinya ini berita buruk untuk Perikatan Nasional Pembangkang kerana mereka tidak lagi dapat menunggang isu tersebut. Bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menzahirkan rasa gembira apabila hampir 95% daripada yang dibangunkan sepanjang proses merangka hingga dia meletak jawatan kekal dalam RMK 13. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membentangkan RMK 13 di Dewan Rakyat hari ini. Saya belum sempat menelaah perkataan demi perkataan setiap muka surat dalam dokumen RMK 13 yang dibentangkan hari ini, katanya. Namun, berdasarkan ringkasan eksekutif yang saya baca setakat ini, katanya, saya gembira kerana hampir 95% dari yang dibangunkan sepanjang proses berjalan sehingga saya meletak jawatan kekal dalam RMK 13, kata beliau lagi.
Ahli Parlimen Pandan itu berkata, semua pembaharuan besar yang melibatkan perubahan kepada sistem pendidikan, struktur ekonomi dan tumpuan kepada perkara baharu seperti agenda negara, menua dan membangunkan sektor ketiga dikekalkan seperti sedia ada. Dia berkata selain itu, rekayasa ekonomi yang dimulakan sebelum ini daripada NETR KL20 JSSEZ made by Malaysia beralih ke ekonomi berasaskan consumption powerhouse. Saudara, ini adalah satu perkara yang amat positif untuk kita apabila Rafizi gembira apa yang dia rancang telah pun diguna pakai 95% oleh Anwar Ibrahim. Jadi tiada isu, sekarang kita gembira. Jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Direct to the point, hari ini PAS menyatakan komitmen kononnya akan menyatakan komitmen mempertahankan hak rakyat Sabah menjelang pilihan raya negeri Sabah. Kita nak ketawa dululah kan. Secara terus terang, netizen, terutamanya pengikut-pengikut dalam konten saya dalam channel Nazilin Unity menolak. Secara jelas dan terangnya, mereka kata tolak PAS. Kenapa? Kata netizen yang kebanyakannya rakyat Sabah, mereka kata di Sabah sudah terlalu banyak parti daripada semenanjung Malaysia. Di Sabah sudah terlalu banyak parti yang bukan lokal. Jadi kata mereka, sudah waktunya untuk menghadkan, menolak parti-parti bukan lokal terutama dari semenanjung Malaysia. Mereka menjadikan Sarawak sebagai contoh. Kata mereka, lihat saja Sarawak tidak dinodai oleh parti-parti daripada semenanjung Malaysia. Akhirnya kata mereka, Sarawak menjadi negeri yang sangat hebat dan mempunyai suara yang kuat di parlimen maupun dalam apa-apa perkara. Tapi di Sabah pelik, tapi benar. Sekarang PAS pula nak menyusup masuk berkuasa kononnya di Sabah. Yang menjadi tanda tanya ialah apa yang PAS nak pertahankan hak rakyat Sabah. Penduduk Sabah kata beginilah kepada PAS. Kata mereka, kata orang Sabah, kau jaga dululah sawah padi kau, baru tolong jaga padi orang. Macam itulah lebih kurang kan. Kalau sawah padi sendiri pun tidak terjaga, nak bantu sawah padi orang buat apa lagi? Di Sabah kami cukup. Di Sabah kami cukup untuk berjuang untuk negeri kami sendiri. Tak perlu lagi lah PAS, Perikatan Nasional, nak mahu ataupun mahu cuba-cuba nak kononnya membantu rakyat Sabah. Karena kata netizen, kami tahu kamu mempunyai niat ataupun ada udang di sebalik batu. Itu antara yang disebut oleh netizen, khususnya rakyat di Sabah. Tapi sebelum itu tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen dengan tanda pagar kami sayang Malaysia. Sebelum itu, saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transovector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% mendidik dan juga merawat imun badan kita serta mengajar imun badan kita mengenal mana lawan, mana kawan dalam tubuh badan kita. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, kita kena penyakit. Apabila imun badan kita bodoh, kita juga tak sembuh-sembuh daripada penyakit. Tapi apabila imun badan kita menjadi sangat bodoh, kita juga dilawan atau diserang oleh imun badan itu sendiri. Tetapi dengan adanya terapi imun ini, maka imun badan kita dididik menjadi bijaksana, menjadi kuat, tetapi seimbang, sehingga kita sangat kuat untuk melawan penyakit. Imun badan kita menyembuhkan kita daripada akar penyakit. Dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Ini produk lulus KKM, halal dan diberakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Baiklah, tindakan PAS melalui Taqiyuddin Hasan menyatakan komitmennya untuk mempertahankan hak dan kepentingan rakyat Sabah jika diberikan mandat dalam pilihan raya negeri yang akan datang, bukannya disambut oleh rakyat Sabah, tetapi jadi ejekan dan sendaan. Kata mereka, bandingkan dululah kamu PAS, katanya kamu boleh pertahankan Sabah. Tapi lihatlah negeri yang kamu perintah, 4 buah negeri. Apa dia? Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah. Sejauh mana kamu dapat perintah sehingga maju? Jangan sampai kau pula nak jadikan Sabah seperti Kelantan, kata netizen.
Apabila Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan berkata, parti itu konsisten membangkitkan isu berkaitan Sabah termasuk pelaksanaan perjanjian 1963, pembangunan luar bandar dan pembasmian kemiskinan. Saya hampir tergelaklah. Saya terketawa apabila ada orang semenanjung Malaysia, parti PAS yang coba mau bercakap tentang isu-isu berkaitan MA63, pembangunan luar bandar dan pembasmian kemiskinan. Ini macam orang yang mau ajar itik berenang lah, macam tu kan. Tempat negeri yang mereka perintah sendiri pun tak maju-maju. Nak pula datang ke Sabah, nak majukan Sabah. Kami pahamlah kamu mempunyai niat untuk mendapatkan pengaruh politik semata-mata. Coba kalau bukan pengaruh politik, mana ada kau akan buat tentang pembangunan luar bandar, pembasmian kemiskinan dan sebagainya. Dan sebenarnya, apa yang beliau cakap ini ialah, ini adalah perkara yang telah dijanjikan oleh Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sudah terdahulu menyatakan perkara itu, dan saya nak beritahu kepada anda semua, Anwar Ibrahim baru 3 tahun menjadi Perdana Menteri, sudah banyak isu dalam MA63 telah dia tunaikan. Satu-satunya Perdana Menteri yang telah membuat perkembangan MA63 paling besar yang pernah berlaku. Dia baru 3 tahun. Yang lain berpuluh-puluh tahun jadi Perdana Menteri, tiada perkembangan besar pun dalam MA63. Sabah masih ketinggalan pun dari segi pembangunan. Sekarang pas pula nak masuk konon, beri kami mandat untuk memajukan. Aduh, ini betul-betul tak payahlah. Lebih kurang macam itulah. Kita di Sabah cukup kuat sudah dengan parti-parti yang ada di sini. Oke, cukup sudah kita ada parti PKR, kita ada parti UMNO, kita ada parti Gabungan Barisan Nasional, kita ada GPS, kita ada GPS pula, GRS, kita ada parti-parti yang lokal yang lain. Nak tambah lagi tak payahlah. Aku rasa PAS nih kan lebih baik eloklah dia hanya ada di Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah sajalah. Tak perlulah menyibuk-nyibuk ke Sabah. Karena salah satu komen daripada Green Bear kata, Perdana Menteri ke-10 lebih awal lagi beri komitmen berkaitan dengan rakyat Sabah dan Sarawak. Beberapa reformasi dan perjanjian yang lama tertangguh sejak era Mahathir hinggalah kepada Muhyiddin telah pun dilaksanakan oleh Anwar Ibrahim. Dan lain-lain perancangan sedang berjalan. PAS nak pertahankan apa? Tanah sendiri pun pajak kepada tauke. Lagi-lagi nak temberang. Apa sebenarnya yang PAS boleh tawarkan kepada Sabah? Itulah persoalan dia. Kalau ikut betul-betul rakyat di Sabah ni menolak sebenarnya parti-parti seperti itu. Kata mereka belum masuk di Sabah pun sudah membawa perkara yang tak baik. Jadi kenapa pula PAS nak hege-hege lagi nak masuk Sabah? Cukuplah kata mereka. Rakyat nak kebenaran, menyatakan dalam ruangan komen, nak pertahankan hak siapa? Transformasi Sabah kepada Kelantan. Kelantan itu jauh lebih mundur daripada Sabah, kata beliau. Jadi nak jadikan Sabah pula macam Kelantan, sudahlah, tak payahlah bermimpi. Lebih baik kamu majukan Kelantan, Perlis, Kedah dan Terengganu. Jangan lagilah menyibuk-nyibuk nak konon pertahankan hak Sabah lah apalah. Aduh, dulu masa berkuasa tidak juga terlampau berjuang untuk kesejahteraan MA63. Tapi tak apalah. Kalau itu juga kehendak dia, cobalah. Tapi yang pastinya menurut penganalisis politik, tiada ruang untuk PAS bertapak di Sabah. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.